Yang berjasa itu Pakatan Harapan, bukan Bersatu. Pada 1 September, Hakim Muhammad Zaini mendapati Datin Sri Rosmah Mansor bersalah meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima suapan RM6.5 juta membabitkan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau berkata pembelaan tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap semua tiga tuduhan. Rosmah didakwa meminta dan menerima suapan daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding Saidi Abang Samsudin. Rasuah itu diterima melalui bekas pegawai khas suaminya Datuk Sri Najib Razak, iaitu Datuk Rizal Mansor sebagai ganjaran kerana membantu Jepak Holdings mendapatkan projek bersepadu sistem solar fotovoltaik hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset atau diesel bagi 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan. Rosmah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara bagi setiap kesalahan yang berjalan serentak dan hukuman denda RM970 juta. Bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata beliau bersyukur dengan penghakiman ke atas pesalah yang terlibat mengambil suapan jutaan ringgit untuk sebuah projek solar yang gagal dilaksanakan itu. Tidak terjangkau dalam hati nubari saya bagaimana tergamak sesetengah kleptokrat BN sanggup mengambil dana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berbilion ringgit untuk kemewahan diri ketika anak-anak di Sabah dan Sarawak terus sengsara, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, antara yang kerap dilakukan ketika berada di KPM dulu ialah melakukan lawatan mengejut dan juga melawat sekolah-sekolah daif. Hasil lawatan tersebut, saya akan minta pihak Jabatan Pendidikan Negeri JPN mengambil tindakan segera dan akan memantau progres pembinaan dan pembaik pulihan sekolah-sekolah daif berkenaan. Tidak cukup sekadar kami di Putrajaya yang memantau. Saya telah meminta pihak unit komunikasi korporat dan IT untuk membina dashboard progres sekolah-sekolah daif di laman web KPM agar rakyat dan ahli-ahli parlimen dapat memantau perkembangan usaha berkenaan, ujarnya. Beliau menjelaskan di KPM di setiap mesyuarat pasca Kabinet pihak pembangunan KPM akan diminta untuk membuat laporan secara berkala. Kesan dari lawatan ke sekolah-sekolah daif dan melihat sendiri kedaifan anak-anak murid Sarawak yang ingin menuntut ilmu, saya telah bertekad untuk membuat laporan dan memastikan segala salah laku menyakau duit rakyat sehingga menyebabkan pendidikan anak-anak bangsa semakin payah. Sebenarnya banyak lagi kes-kes keterisan di KPM yang melibatkan jutaan, malahan bilion ringgit sehingga menyebabkan peruntukan yang sepatutnya digunakan untuk pendidikan berkualiti anak-anak bangsa disalahgunakan. Tegasnya, beliau mengajak rakyat supaya sedar dan menyokong Pakatan Harapan yang telah dibuktikan berjasa kepada negara kerana berjaya membantras rasuah dan penyelewengan dana rakyat. Demi memberikan noktah terhadap jenayah yang memangsakan anak-anak bangsa bersama kita, pastikan BN dan PN tidak kembali menjadi kerajaan pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Tegasnya, malangnya bagi PAS seperti yang dinyatakan oleh Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kononnya yang berjasa itu bersatu kerana menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang menang pada pilihan raya umum ke-14. Kerana jasa bersatu itu, katanya, PAS dan UMNO wajar bekerjasama dengan parti itu yang kini turut menjadi kerajaan. Maknanya PAS menerima segala kebejatan yang dilakukan oleh UMNO, termasuk yang menyebabkan kesengsaraan kepada anak-anak bangsa yang tinggal di pedalaman. Mungkin bersatu boleh bersorak, kononnya ia mempertahankan integriti jika Mazli masih berada di dalam parti itu. Namun beliau dipecat kerana enggan mengikut langkah bersatu yang mengkhianati Pakatan Harapan. Kini dengan keputusan mahkamah itu dibuktikan tindakan beliau tepat. Jelas, bersatu yang kini bersekongkol dengan UMNO yang dikuasai gerombolan kleptokrat bukanlah parti yang berdiri di atas tonggak integriti. Ketahuilah, yang berjasa dan berintegriti ialah Pakatan Harapan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.